Sister, saya dengar suara budak kat bilik nombor 3. Ya ke? Dengan diri sekali masuk. Dengan serta-merta sister tu buka ayat Al-Quran kat dalam tu tau. Cakap, ada. Memang tiba-tiba dia terus buka. Kenapa sister buka tiba-tiba buka je halaman surah ni kan? Tak apa, kau diam je. Dia cakap macam tu kan. Kita masa tu student, kita dengar je lah. Masa nak keluar je, masa dah daripada dengan sister nak keluar, pintu, sebab pintu nombor 3 dengan pintu nombor 4 dia ada satu pintu bro. Okay. Kalau buka access. Kita boleh terus akses masuk bilik 4. Okay, faham. Pintu tu terbuka. Zoom. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Inna ja'alna asy-syayatina awliya'a lilladhina la yu'minun. Sesungguhnya syaitan dan kaumnya melihat kamu dengan keadaan yang kamu tidak dapat melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu teman rapat bagi orang-orang yang tidak beriman. Okey, Assalamualaikum dan selamat malam semua. Hari ni kita ada tetamu baru. Tapi memang kita orang lah lama tak syuting sebab kita orang ada sibuk kerja. So hari ni baru dapat syuting untuk tetamu yang baru. Dan tetamu kali ni memastikan kita yalah, dia ada kerja yang kita kadang-kadang teringin nak tahu kan. Kalau kerja ni tak ada ke pengalaman seram. Betul kan? Macam tak? Selalu kalau kita tanya kita please confirm lah kan, kita dalam bidang ni. Contoh kalau dalam security guard ke dan sebagainya, pasti kita tanya-tanya apakah yang dorang hadapi pada waktu malam. Ada tak dugaan-dugaan yang macam ni lah, dugaan misteri kan. Tapi sebelum tu jangan lupa like, share dan subscribe. Mana dah subscribe, thank you so much. Dan kepada korang yang mana ada social media seperti TikTok dan juga Instagram, boleh follow kami rapat-rapat. Dan kepada korang yang mana nak berkongsi di platform Santai Chill, boleh tekan link WhatsApp yang dah disediakan di bawah dan bagi tahu korang ada cerita seram nak kongsi dengan Santai Chill. Baik, so hari ni kita ada tetamu baru, lelaki. Benar. Okey. Jadinya biarlah orang kata tetamu lah, cerita background kita cerita kan. Kita pula berkenalan dulu, ta'aruf. Betul. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar? Alhamdulillah. Setakat ni Alhamdulillah Allah bagi sihat. Okey, kita selalu bila tetamu datang kita akan tanya dari mana? Kalau ikut asal daripada Johor, Muar. Johor, Muar. Sama. Okey. Tapi sekarang menetap di Melaka. Sekarang menetap di Melaka. Okey, almost dah 9 tahun dah di Melaka. 9 tahun. Ya, betul. Okay. Nama samaran lah, kita panggil Jimmy lah. Jimmy Boleh Nama ni nampak bijak tau. Nampak bijak. Ni dia mesti dulu sekolah agak sekolah bijak, sekolah sains. Boleh lah, sikit-sikit lah. Okey. Bekerja sebagai apa? Bekerja sebagai paramedik. Paramedik. Baru hari tu kita ada tetamu yang cerita pengalaman dia. Ya. Berkenaan MA kan? MA. So paramedik dalam bidang MA ke doktor ke nurse? Dalam bidang MA. Ngam lah tu kan. Kita kadang-kadang tertanya-tanya. Yelah, waktu MA bekerja ni kadang-kadang ada shift dia, betul tak? Ya, betul. Ada pagi, ada malam. Tapi yelah, kita tertanya-tanya yang malam ni kadang-kadang nak menjaga beberapa pesakit. Kita rasa macam ada pengalaman yang mistik kan. Jadi betul. mungkin kita terus direct kepada Jimmy. Mungkin ada pengalaman yang mungkin kita boleh dengar untuk dijadikan pengajaran. Dan sebelum tu kita nak ucapkan terima kasih kerana sudi datang ke studio Santai Chill untuk membuat perkongsian. Ya, sama-sama. Jadi antara cerita yang rasa menarik untuk dikongsikan. Okay, first of all untuk pengalaman dalam bidang kerja lah. Sebab dalam bidang paramedik ni kita berjumpa dengan pelbagai manusia dan pelbagai pengalaman hidup orang lain lah. Kita pun daripada passion juga, daripada pesakit juga, kita rasa macam kita boleh jadikan pengajaran hidup. Kalau boleh kita tak nak berlaku dalam hidup kita juga. Okay, faham. Kalau dari segi benda yang mistik ni, kadang-kadang kita tak terfikir pun
benda tu boleh berlaku kan. Tak terfikir pun yang orang boleh buat benda tu. Tapi at the end, bila kita dah jumpa dengan mata kita sendiri, maksudnya dalam dunia ni kita tak boleh seberangan bercakap. Kalau kita rasa macam orang tu macam tak betul, aib dia, kita jangan suka-suka sebar-sebarkan. So jadi paramedik ni tanggungjawab dia tu lah. Kita tak boleh sebar-sebarkan aib orang. Macam kematian kan, kalau kita duduk kat forensik, kita tak boleh nak sebarkan benda tu. So benda-benda macam ni yang kita kena jagalah. So dari segi pengalaman kerja setakat ni 7 tahun almost, dan nak masuk 8 tahun, adalah sikit-sikit yang kita boleh kongsi lah. Untuk viewer nak supaya kita lebih berhati-hati. Faham? Betul juga, menarik. Yalah, kita bila dalam kerja bidang ni, kita jumpa ramai orang yang kita tak kenal. Ya, betul. Dan kita tak tahu background dia macam mana kan. Ya, betul. Tapi sebenarnya dalam apa-apa kerja pun macam tu. Cuma yalah, bila dalam hospitality paramedik, dia lebih kita tahu. Sebab yelah, kita jaga dia. Betul. Dan sebagainya kan. Tapi sebelum tu, adakah cerita yang kita nak dengar ni berkenaan skop kerja ataupun bukan? Yelah, mungkin ada pengalaman sendiri. Mungkin saya akan cerita dari segi pengalaman kerja saya sendiri lah. Saya akan start dengan pengalaman diri sendiri dulu. Sebab berdasarkan daripada segi dalam bidang kerja, dia ada satu titik permulaan dalam diri ni yang menyebabkan kita jadi berani untuk menceritakan dalam alam pekerjaan tu. Maksudnya sebelum masuk dalam pekerjaan tu dah ada pengalaman mistik. Ya, betul. Baik. Kita orang kata ikut timeline lah, Pisan. Baik, boleh. Tanpa membuang masa, kita nak dengarkan cerita yang pertama. Dipersilakan. Untuk yang pertama ni, kalau ikut hati sebenarnya nak berkongsi tu, sebab dia dah jadi pengalaman hitam kan dalam hidup. So kuatkan diri juga. Kita sama-sama kongsi pengalaman ni. Dia bermula pada tahun 2013. Pada tahun 2013 ni, sebab saya ada 2 diploma lah. Saya belajar 2 diploma. So satu diploma dalam bidang kejuruteraan dan satu lagi dalam bidang perubatan ni lah. So dia bermula apabila kita belajar di dalam bidang kejuruteraan pada tahun 2013 tu, di sebuah negeri di dalam Malaysia lah. Masa tu SEM 4, saya dicalonkan untuk masuk dalam pengundian Majlis Perwakilan Pelajar. Pada masa tu lah, dekat dalam satu institusi kerajaan ni lah. So bila tercalon, kita akan promote diri lah. Macam apa, YB supaya orang undi kita kan. Adalah letak gambar kita kan dekat setiap fakulti jabatan dekat dalam institusi ni. So pada mulanya kita tak rasa pun benda ni. Kita tak rasa pun yang kita ni macam orang kata dibuat lah. Ada orang buat kita, ada orang dengki yang kita kan. So at the end, pada asalnya macam biasa, benda pertama yang terdetik adalah bila kita rasa macam kita jadi malas nak solat. So benda tu rasa macam sebab kita ada roommate kita pergi solat asar, kita tidur. So mungkin masa tu roommate cakap penat ke. Lepas tu at the end kita tidur sampai ke maghrib. Kalau sebelum ni kita akan ikut sama-sama dengan dia pergi surau apa semua kan. So member cakap, wah kenapa kau tak pergi ke surau? Kenapa ni, kau penat ke, sakit ke? Cakap ya, aku tak sakit pun, okey je. Masa tu dah dapat trigger yang kenapa malas kita nak solat kita sendiri, kita dalam hati kita kenapa aku rasa macam kenapa aku jadi macam malas. Bila dengar azan ni, masa kadang-kadang kita dengar azan ni, kita rasa macam bingit telinga dua-dua belah tau. Rasa macam kenapa bingit kenapa tak boleh nak dengar. Masa tu lah first starting point, rasa macam ada rasa sesuatu yang tak betul ni jadi berlaku dalam diri. Sebab sebelum ni okey je. Sebab bila kita dengar je azan, okey. Lepas tu kawan cakap, okey tak apa, ada 2 nama lah. Kadang-kadang orang panggil Wa, kadang-kadang ada orang panggil Mi. Lepas tu Mi, kau cuba dengar surah Syifa dekat dalam YouTube. Kau dengar dekat dalam guna earphone. Pada masa tu earphone je lah kita ada, yang wireless pun tak ada waktu tu kan. So try pakai tak sampai 5 minit, rasa macam kita terapung-apung tau. Rasa macam diri ni nak marah. Rasa macam pasal rasa nak marah tak boleh dengar, tak boleh teruskan. Masa tu stop, cakap dengan member, tak apa, nanti dululah, aku stop dulu, aku cuba tenangkan diri. Masa tu masih lagi normal, rasa macam okey lah ni kot.
Besoknya solat subuh apa semua, masih lagi boleh solat subuh. Berteruskan macam kehidupan biasa. At the end, second day, third day, selepas yang rasa yang tadi yang pertama tu tak pergi solat, kita rasa macam malas nak bergerak, dengar azan tak boleh, dengar yang surah tu tak boleh. Ada hari ketiga tu terkena masa kita masuk ke dalam bilik air, kita rasa macam ada orang ikut. Okey. Duduk kat belakang kita tu. Kita terasa macam siapa Kita toleh belakang tak nampak. Kita toleh belakang tak nampak 2-3 kali. At the end, mandi teruskan. Lepas tu masa kita nak, kan kalau dekat bilik air, kalau dekat tempat belajar, selalunya bilik air dia partition. Lepas tu ada macam cermin. Cermin sinki kan, betul tak? kan? Ada sinki kan. At the end kita nak sikat rambut ni, tu kita nampak macam ada satu lembaga hitam tu duduk bahagian belakang sebelah kiri. Terkejut lah. Kena je benda tu. Besoknya tu kita dedau tau, rasa macam demam. Lembaga hitam terkejut tu lah. Memang reality nampak benda hitam tu. Memang exactly nampak macam orang panggil apa, macam orang hutan pun ada. Macam mawas lah. Macam mawas pun ada. Tapi dia lebih tinggi daripada kita masa tu. Sebab daripada cermin tu kita nampak lebih tinggi daripada kita, tapi duduk sebelah kiri. Nampaklah matanya. Memang nampak macam orang hutan, betul. Okey. Memang nampak. Tapi kita tak nampak tangan dia. Kita just nampak kepala dan bulu-bulu je tu lah. Dia nampak lari. Masa tu tak lari. Kita pejam mata terus. Sebab masa tu kita ingat hayalan lah. Sebab dalam bilik air kan, kita rasa macam alah, bilik air ni kalau orang cakap tempat office dia, betul tak? So ignore, buat tak tahu lagi masa tu. Lepas hari ketiga tu teruskan. Lepas tu ada proses pengundian. Lepas proses pengundian tu, alhamdulillah masa tu saya dapat jadi YDP untuk institusi tu. Diumumkan sebagai YDP. Lepas je saya diumumkan YDP, besoknya tu saya tak boleh nak keluar bilik. Okey, tak boleh nak keluar bilik sebab apa? Kita tengok pada wajah kita ni macam ada kesan burn tu. Sebelah lah. Sebelah. Kesan macam kesan terbakar. Cakap ni tak boleh jadi ni, kena balik kampung juga. Kan? Bagi tahu dengan pensyarah, saya nak balik rumah sebab rasa macam sakit. Kita minta tangguh lah. Lepas tu minta tangguh, balik ke Muar. Balik ke Muar, jumpa dengan mak ayah, rasa macam kena buatan orang. So kena buatan orang. Ayah pun masa tu ada kenalan dia jugalah, Ustaz Syifa juga. Macam mana boleh detect ni adalah buatan orang? Sebab kita rasa, sebab simptom yang pertama tadi tu, kita nampak makhluk halus tu. Sebab sebelum ni memang tak pernah terasa benda tu tau. Kita tak pernah rasa. So kita rasa benda tu janggal lah. Kan? Kita rasa macam ini bukan manusia lah. So at the end, bila dah kena rasa macam burn tu, kita terus rasa macam ni tak boleh, kena balik rumah ni. Sebab masa tu kita umur baru belasan tahun kan, baru 19. Masa tu baru 19 nak ke 20 kan. Okey. Yang kita percaya, orang yang kita paling percaya adalah mak ayah lah masa tu. So kita tak berani nak pergi ke hospital ke sendiri ke apa, tak berani. Just bagi tahu mak ayah nak balik. Tak boleh duduk sini lama. Tak boleh nak duduk dekat sebab tempat saya belajar dengan Muar ni jauh lah. Antara orang cakap selatan ke timur kan. So balik juga. Malam tu balik, bagi tu pensyarah kena nak balik. Saya minta MC lah macam tu lah kan, ambil rawatan. Balik jumpa dengan ayah. Ayah bawa pergi rawatan lah, pergi rawatan Syifa. Mula-mula rawatan Syifa cakap, dia masa saya nak masuk je daripada rumah, dia ada tempat rawatan dia. Dia cakap ambil air semayang dulu. Okey. Dia dah bagi turning point lah, jangan masuk dulu, ambil air semayang dulu. Kita pun ambil air semayang dekat luar rumah dia lah. Okey. Ambil air semayang dulu. Lepas tu selawat. Kita pun selawat lah. Selawat. Okay, duduk. Lepas tu dia tanya kita, rasa macam mana? Ustaz tu lah, rasa macam tak sedap hati, rasa macam ada orang ikut, rasa macam tak selesa, tak nak jumpa dengan orang. Disebabkan oleh kesan burn tu, kita tak nak jumpa orang dah. Kan? Lepas tu dia cakap, awak ni macam dah terkena santau angin. Dia cakap ada orang guna-guna, maksudnya dia hantar ke awak melalui angin. Tapi saya tak boleh nak bagi tahulah siapa orangnya. Cuma kita ni, kita merawat. Bila kita merawat, so at the end kita tak nak balas balik kat dia, kita pulang je. So kita cakap masa tu, okay, tak apalah, Dia kata kita lah. pulangkan. Maksudnya kita pulangkan benda tu. Okay. Maksudnya yang datang kat kita, yang benda yang dia hantar tu, kita pulangkan. Okay. Tapi kita ni perasaan, mungkin perasaan masa tu muda kan, kita nak tahu juga siapa kan. Betul tak? Perasaan kita rasa siapa kenapa dengki kita, sedangkan kita tak buat benda jahat kat orang kan. Yalah, kadang-kadang kita pun tak tahu khilaf kita kan. Dia cakap orang ni dia berniat dari segi dia tak nak kau ni orang kenal. Itu je clue dia. So
ada tak dalam sebulan 2 bulan ni yang dia cakap kau ni perlu berjumpa dengan orang ramai. So at the end kita tangkap lah. Maksudnya masa ni memang kita ada tercalon untuk jadi perwakilan pelajar. So maksudnya orang ni tak nak kita jadi, tak nak masuk dalam perwakilan tu. Ya, challenger kita lah. So bila kita fikir macam tu pula, ramai ni, crowd ramai lah kan. Betul. So kalau dekat institusi tu lebih kurang dalam 1,600 orang, lebih kurang kan. So daripada SEM 1 sampai SEM 6 memang 1,600 lebih kita tak tahu siapa. So masa tu ignore, buat rawatan, pergi juga hospital lah, ambil rawatan krim kan. Ambil rawatan krim pun tak baik. So dekat 3 kali juga ambil rawatan dengan Ustaz Syifa ni. Alhamdulillah dia susut sendiri lah. Dia macam kering sendiri lah. Mula dia kering, tapi perasaan tak nak jumpa orang tu, dia sentiasa mengaburi kita punya minda tau. Kita tak nak jumpa orang. Kita rasa macam kawan-kawan kita nak jumpa dengan kita, kadang-kadang dia tahu kita balik kan, kita tak nak jumpa. Dia datangkan dalam hati kita ni supaya kita jangan jumpa orang lain pun. Maksudnya jangan berkawan dengan orang pun. So bila jadi macam tu, jumpa balik dengan Ustaz yang Syifa lepas 3 kali rawatan tu, jumpa dia balik, semangat kau hilang ni dia cakap. Dia cakap semangat kau hilang. Okay, tak apa, dia cakap dia ajar. Okay, aku tengok dia cakap masa dengan jumpa dengan Ustaz ni, dia cakap kau ni ada satu kelebihan. Dia cakap kau ada kekuatan untuk lawan sendiri benda ni dengan diri kau. Maksudnya aku tak perlu tolong kau, dia cakap macam tu. Ustaz Syifa lah. So macam mana kita masa tu kita tak faham. Dia cakap kalau orang lain kita perlu bantu dia, kita perlu syifakan dia, bagi minum air apa semua. Tapi dia cakap aku ajar kau sekian ayat, kau buat sendiri, kau amal, and then benda tu hilang. Faham. So dia cakap okay, macam ni aku ajar kau, aku ijazahkan kau ilmu lah. So tu yang turning point tu. Maksudnya turning point daripada yang titik hitam ni, Allah wujudkan pula supaya kita boleh merawat diri sendiri dan juga family lah. Okay. So bila jadi macam tu pula, kita belajar dengan ustaz ni supaya kita boleh selamatkan diri kita dan juga family kita lah. Tapi untuk dari segi rawatan tu adalah kelas-kelas lain. So bila kita pergi sana, naikkan semangat balik, kita rasa macam kita nak kuatkan semangat balik, Alhamdulillah kita dapat balik kekuatan untuk jumpa orang balik ni. Bila dapat je jumpa orang ni, kita dah belajar amal ni, kita sambung balik belajar, datang pula masalah lain. Itu sebab kita cakap macam dalam hati, ya Allah, apa dugaan yang kau nak bagi ni kan. So maksudnya masa tu kita dah positif lah ni. Maksudnya Allah bagi satu dugaan, at the end kita nampak ada kelebihan lain pula Allah bagi kita. Yang tadi tu kita dapat dugaan ni, Allah bagi kan, uji kita. Tapi at the end Allah bagi pula ilmu ni. Kan, ilmu yang yalah, kalau kita tak dapat benda ni, tak ada asbab kita dapat ilmu ni. Betul tak? Betul. So bila dapat ilmu ni pula, kita dapat satu insting tu, macam perasaan kita nampak ada ni, kita boleh rasa pula. Dan cakap ini apa pula kan. So member sebelah tidur, kita boleh nampak dia ni macam kena gangguan pula. Okay, macam mana tu? Dia macam mana kita rasa macam pasal aku nampak kau bangun malam tadi. Faham. Roommate sendiri ni, roommate. Lepas tu besok paginya dah dekat 2 kali ternampak. Malam tadi kau bangun, kau minum air, kau perasan tak kau minum air yang dalam botol tu tak ada air? Faham tak? Dia berjalan sendiri. Dia berjalan dekat botol, dan botol tu tak ada air pun. Mata dia buka tutup. Masa tu kita nampak dia macam sedar. Dia minum air, lepas tu dia tidur balik. So benda tu benda pelik kan? Ya. Lepas tu kita tanya dia, tak ada, mana kau ada bangun? Cakap siapa yang malam tadi kan? Lepas tu bila 2-3 kali kita tanya dia, barulah dia cerita. Dia cakap aku ada saka yang sebelum ni. Dia cakap baru buka cerita. So at the end kita cakap kau rasa kau nak tak benda ni? Kita jadi macam tu pula. Nak kita rasa macam kita nak bantu pula dia. Okay. Jadi macam tu. So dia cakap aku memang tak nak pun, tapi memang kalau ikut aku ada lah belah family aku yang aku rasa macam aku tak nak pun sebenarnya, tapi dia ngikut lah kita. Lepas tu kita cuba tolong dia, bantu dia apa semua. Alhamdulillah dia dapat riliskan lah benda tu. Walaupun dia cakap dia rasa masih ada rasa, tapi dah kurang. Maksudnya kurang lah. So tu benda pengalaman pahit yang kita rasa macam diri saya ni rasa macam pengalaman pahit yang saya tak nak cerita pun kat orang. Tapi at the end sebenarnya pengajaran untuk orang yang kat luar sana, kalau dia dapat something ujian macam ni, cubalah kuatkan diri
untuk pergi berubat, pada masa yang sama kita tak tahu Allah punya perancangan apa untuk kita. So macam saya, kita rasa macam mula-mula kita rasa tak boleh, ni tak boleh, susah ni. At the end kita percaya pada mak ayah bawa kita berawatan, and then Allah bagi satu nikmat yang mana orang cakap kita dapat ilmu baru pula. Kan? So tu turning point lah. Turning point yang mana saya dapat pengalaman santau angin kena pada diri sendiri. Lepas tu and then saya dapat satu ilmu untuk defend diri sendiri pula. Cara macam ni nak defend diri. Mungkin saya tak cerita macam mana perasaan sakit tu kan. Okay, perasaan sakit masa kita kena santau angin ni, satu je tadi yang saya cakap, cuma kita rasa macam muka kita terbakar, kita rasa macam malas nak solat kan. Sakit dia adalah apabila kita ni, sendi-sendi kita ni rasa macam tak boleh nak bangun. Macam bisa ke? Macam dia rasa macam kena cucuk. Tu yang jadi datang malas tu. Kita rasa malas nak solat, kita rasa malas nak jumpa orang, kita rasa nak menyendiri. So benda sakit ni memang kalau orang cakap jin dengan iblis ni memang dia tangkap sendi-sendi kita dalam saudara kita. Itulah dia akan ganggu. Sakit dia tu dia tak sama macam kita rasa demam, kita makan ubat Panadol baik. Betul. Tak. Tapi dari segi santau angin ataupun orang kena buatan orang ni, dia lain. That's why lah kenapa kalau orang yang kena sakit, kena santau ke, kena sihir ke, kita tak boleh buat main dengan orang macam ni. Sebab dia saja yang tahu macam mana sakit dia. Kan? Dia je rasa macam mana nak hadapi benda tu. Sebab perasaan tu datang berat dia macam mana kan. Kita rasa macam halusinasi tu. Rasa macam kenapa aku rasa macam aku ni tak duduk dalam alam yang betul ke? Faham tak? Itu yang rasa macam nak meracau lah. Rasa macam kau ni jangan dekat dengan aku lah. Betul. Benda tu kita sendiri alami. Macam aku sendiri rasa macam kalau tak kuat memang tak boleh lawan. Tapi Allah SWT tu maha mengetahui. Dia yang maha perancang. Kita kena beranikan diri je lah. Tapi satu je lah nak pesan, kalau kita rasa benda ni kita boleh lawan, kita jangan cabar. Sebab apa? Kita kena duduk tengah-tengah. Kita kena duduk tengah-tengah, di mana kita tak boleh terlampau berani dan kita tak boleh terlampau takut. Duduk tengah aja. Nak pastikan kita ni jadi kuat lah. Maksudnya kita nak kuatkan untuk diri kita kan. Sebut pasal meracau, ada pernah mimpi-mimpi yang ialah selalu orang kena sihir ni, dia ada mimpi, dia ada petanda kan. Ada mimpi. Ada. Apa mimpi? Benda yang saya dapat adalah ada orang tu dia bagi saya satu tongkat warna hitam. Dalam mimpi lah. Tapi masa yang saya dapat tongkat tu, kita tak fikir apa-apa pun. Kita rasa kalau dari segi sihir, masa saya jumpa dengan ustaz yang Syifa ni, dia tanya juga berkaitan dengan di mimpi, ada mimpi apa-apa tak? Cuma kita dapat mimpi, kita ambil tongkat warna hitam, itu saja. Dia cakap ini bukan. Sebab apa? Selalu kalau sihir ke apa ke, selalunya dari segi macam binatang, ular warna hitam. Kan dia cakap kan. Lepas tu kalau jumpa dengan perempuan yang bersalin, kita nampak perempuan tengah menyusukan anak, tu selalunya lah. Tapi dari segi tongkat hitam ni macam pelik pula dia cakap. Dan seolah-olah macam saka pula dia cakap. Tapi bila tanya balik dalam sejarah family, memang alhamdulillah lah setakat ni tak ada lagi lah. Sebab dalam family memang tak ada kaitan dengan saka apa semua, tak ada lah. Cuma dia cakap tak apa, yang dari segi mimpi tu kita tak nak. Sebab apa? Awak ni, yang macam ustaz cakap, awak ni dah kena fizikal. Maksudnya dia dah bagi pada segi fizikal. Maksudnya awak dah pergi rawatan hospital juga, tak baik. Lepas tu pergi rawatan ni, alhamdulillah Allah bagi kesembuhan. Kita ikhtiar dari segi syifa, ada kesembuhan. So expectation kita adalah jin dan iblis lah punya kerja. So bila saya balik je dekat poli tu, lepas saya habis rawatan apa semua yang baik tu, adalah satu orang hamba Allah ni bagi macam surat layang. Dia buat permohonan maaf. Dia cakap dalam permohonan maaf tu dia letak bawah pintu ke? Masa tu saya duduk di dalam kelas. Dalam kelas saya, dia macam tahu yang kita ni kelas kat mana. So kita pun masa tu orang rapat dengan aku ke? Faham tak? Maksudnya orang ni satu kelas dengan aku ke? Tapi kita tak tahulah siapa dia kan. Kita masuk je kelas tu, kita ada satu sesi macam orang cakap take file. Kita kalau tengah belajar kan, ada take file kan, pengajar buat take file ke apa kan. At the end kita pergi tandas, ada termasuk dalam kita punya pencil case. Kita dah cakap ni crowd aku ni, ini dalam kelas aku sendiri ni. Kan.
Tapi kita tak nak lah apa orang panggil berburuk sangka kan dengan semua orang kan. Walaupun dalam kelas tu ada lebih kurang 32 orang kan. Kita tak nak berburuk sangka. Cuma dia buat permohonan maaf. Aku minta maaf sebab sekian. Aku harap kau dapat maafkan aku. Apa yang isi dalam surat dalam tu adalah ada cerita tak ada sihir? Dia tak cakap. Okey. Tapi kita boleh baca lah kan. Kenapa pula nak minta maaf? Betul tak? Asal lah nak minta maaf. Dia cakap aku minta maaf kalau membuat kau rasa sakit. Itu je dia cakap. Aku harap kau dapat maafkan aku. Itu ayat dia. Simple je. Kita sebagai manusia, kita perlu maafkan orang kan. Betul lah. Kita maafkan, kita redha lah. Kita dah malas nak cari. Dan kalau apa yang berbalik pada diri dia balik, harap dia dapat jadi pengajaran lah untuk dia. So sebenarnya pengajaran kat sini juga, orang sekeliling kita pun kita rasa jangan mudah percaya. Betul. Walaupun dalam kelas tu kau rasa tak ada musuh. Kalau setakat ni kita tak adalah orang politik ni ada musuh. Yes, betul. Kita rasa macam macam tak sangka lah kan. Unexpectation. Kalau dalam kelas, kalau lelaki lah, sebab apa, kelas kita bila dalam kejuruteraan ni mana ada perempuan. Betul. Kan? Kita punya chemistry antara lelaki dengan lelaki kalau dalam satu kelas, dia akan orang cakap apa, bonding lagi kuat padu lah. Yes, macam adik-beradik tu tak kan. Lepas tu pula kalau kita buat apa-apa program pun kita akan buat sama-sama kan. So kita tak akan agak yang member sendiri akan buat. Walaupun kita tak anggap dia sebagai macam kawan karib ke apa, tapi bila kawan sekelas kita rasa macam baik lah kan. Tak adalah sampai satu tahap kita rasa macam dia nak buat kat kita kan. So punya ada juga perasaan cemburu, ada juga perasaan tak nak kau ni orang kenal, tak nak bagi kau ni famous ke apa kan. Pada masa yang sama, kita niat kita baik. Kita nak masuk dalam perwakilan tu, dicalonkan untuk menambah baikkan lagi hubungan pelajar, dapat kebajikan yang baik untuk pelajar kan. So dia tak nampak benda tu. So manusia ni banyak ragam lah. Dalam kau punya memorandum tak ada menjanjikan benda-benda yang pelik-pelik Memorandum macam mana? Yelah kadang-kadang kan dia kan, okay, kalau pilih saya tak ada. Memorandum. Tapi masa kita ada jugalah ke depan. Cuma kita more kepada kebajikan. Sebab apa, kita tahu kan dalam institusi kerajaan ni kita tak boleh nak lebih-lebih macam ahli politik luar. Kita just dalam crowd tu je, dalam institusi tu saja. So kita just bantu dari segi kebajikan. Contohnya ada kematian ke apa, kita cuba bantu. Kita dari segi perwakilan pelajar ni cuba bantu. Contohnya ada masalah dari segi nak belajar tak ada pencil case. Contoh. Tapi kalau dalam segi pelajar dari segi institusi ni, kita bantu dari segi pendrive masa tu. Pada waktu tu pendrive mahal kan. Kita siapa yang ada kesusahan dari segi nak beli pendrive boleh buat permohonan. Kita boleh salurkan. Macam tu lah. Dari segi macam dulu laptop. Kan dulu laptop susah. Orang dulu susah nak dapat laptop. Kita buat satu bilik, tak payah pergi cyber cafe luar. Kita wujudkan dalam institusi tu je untuk siapa-siapa dalam masa 24 jam nak pakai laptop, boleh pakai laptop. Kita wujudkan macam tu lah. Kita punya orang panggil manifesto tu lah. Manifesto kita macam tu kan. Kalau siapa yang contoh nak print tak ada duit, kita wujudkan printer. Macam tu lah. So at the end kita tak sangka lah benda yang kita nak buat benda baik, and then orang balas dengan yang benda yang tak baik. Itulah turning point di mana saya start belajar untuk defend diri. Kalau sebelum ni kita kosong, kita rasa macam tak payah pun tak apalah kot kan. Sebelum almost 20 years, umur 20 tahun ke atas, kita rasa macam tak penting pun kan. Kita rasa macam fun-fun je, happy-happy je. Tapi bila dah kena pada diri kita sendiri, kita dah rasa sakit tu, penting. Betul kan. Bila kita dah ada family pula kena kan. So benda ni semua orang perlu belajar sebenarnya. Betul. Dan yang paling penting adalah Al-Quran dan Sunnah. So Al-Quran dan Sunnah itu je pegangan kita. Sebab dalam tu jugalah yang membantu kita dari segi macam mana kita nak defend diri. Betul. Tu turning point di mana benda mistik yang berlaku dalam diri kita lah, dalam diri aku. Rasa macam ni benda ni nak simpan seorang lah. Tapi bila fikir balik pasal pengajaran untuk orang lain, orang luar, rasanya saya kongsikan jugalah. Okay, bagus. Itu yang baik betul loh. Betul. Dan selepas pulih, dah belajar benda defend, apakah dugaan pertama selepas itu? Dugaan pertama tu lah yang roommate tu. Roommate tu lah. Roommate tu yang pertama. Yang kedua, lepas dia habis belajar,
habis belajar tu saya ada, lepas je habis belajar diploma tu, saya terus dapat diploma kerajaan. Maksudnya yang sebelum ni IPTA IPTA kan. IPTA. Saya masuk IPTA kerajaan punya. Ni bawa SPL lepas Lepas tu saya dapat tawaran pula under bawa SPA. Oh, okay. Untuk sama belajar 3 tahun lagi. Tu yang lepas saya habis tu saya masuk belajar MA. Masuk belajar MA selama 3 tahun. Okay, dalam proses tu tak ada apa-apa yang berlaku. Cuma adalah masa kita tengah nak kita tengah posting, yang dapat jumpa pun masa tu posting dekat Kamar Bersalin. Ada jugalah masa tu, tapi kita tak rasa benda tu gangguan. Kita rasa mungkin orang lain mungkin rasa tu gangguan, tapi at the end tu sebab kita cakap, bila kita dah rasa macam okay, tak apa ni, bukan gangguan ni, bukan nak ganggu aku, tapi seram tu tetap ada. Okay, macam yang pertama, yang selepas daripada yang kawan tu memang tak ada, alhamdulillah. Lepas belajar belajar MA tu, masa posting Kamar Bersalin, posting Kamar Bersalin susah sebenarnya untuk orang, kita budak lelaki kan. Nak dapat kes Kamar Bersalin ni, betul, mana ada orang nak bagi. Bini dia orang tengok, betul tak? Jadi isu memang ni tak akan tengok punya, takkan bagi. Tapi disebabkan penting untuk ilmu, untuk belajar, kita minta sister, masa tu sister lah, untuk kita at least sekurang-kurangnya nak tahu proses. Kita nak tahu proses. So deal dengan sister, kalau ada kes bagi tahu, kita akan datang. Tak kisahlah pukul berapa pun, kita cuba datang. Sebab masa tu kita posting dekat satu hospital ni, hospital tu ada quarters, kita duduk kat quarters. So bagi tahu sister kalau ada kes yang emergency ke apa kan, untuk Kamar Bersalin ni, kita orang nak dalam 3-4 orang lah. Ada budak lelaki jugalah, yang geng-geng yang masa belajar juga. Pada satu malam tu dapat satu kes, sister panggil, okay, Mi, ada kes emergency nak bersalin kat Kamar Bersalin, kau nak tak? Nak, mestilah nak kan. Sebab apa? Kita kena ada cross, kita kena ada cross untuk belajar tu kan. So cakap dengan ni, geng kejut lah. Masa tu pukul 10 malam 10 malam, masa tu dah habis shift lah. Kita orang single shift lah, kira untuk budak-budak student dia ada shift pagi dan shift petang je. Dia tak ada malam. Kalau untuk orang yang dah bekerja, dia ada shift malam. Tapi untuk student dia ada shift pagi dan shift petang. Masa tu shift pagi dah rehat lah. Tiba-tiba dalam pukul 10 lebih sister call, ada kes, satu kes, kau nak tak? Mestilah nak kan. Apa pun. Okay, prepare. Pergilah prepare. Pergi sampai sana, dah settle lah awak, tak sempat. Alamak. Dah settle dah. Dah settle bersalin. Maksudnya fikir masa tu baru 20 minit. Rupanya orang nak bersalin ni tak tunggu masa. Baru kat situ baru kita tahu tak boleh tunggu masa. Mana boleh tahan. Mana boleh tahan kan. Ni nak keluar-keluar juga kan. So sister cakap tak sempat. Dah settle dah bersalin dah. Okay, tak apalah, cakap member balik lah. Masa nak balik, tiba-tiba kita dengar bunyi budak dekat dalam bilik Kamar Bersalin tu. Maksudnya tadi dah keluar lah. Dah keluar daripada Kamar Bersalin ni. Masa member nak, kita dah, maksudnya dalam Kamar Bersalin dalam hospital ni ada 4 bilik. Bilik room 1, room 2, room 3 dengan room 4. Okay, kita daripada room 3 ni lah, sepatutnya kita masuk dalam room 3 ni. Room 3 ni orang yang tadi sisi cakap nak bersalin. Kita dah masuk dekat dalam pintu ni, sisi cakap okay, dah bersalin dah settle. Okay, kita pun okay, tak apalah. Kita pun gerak balik kan, nak gerak balik dalam pukul 10 lebih tu. Tutup masa nak balik tu, terngiang-ngiang suara, macam suara budak daripada bilik 3 ni. Kita pun masa tu cakap, member tak dengar ke? Takkan aku seorang je dengar ni kan? Kita pun pergi, masuk dalam room nombor 3 ni. Tak ada siapa-siapa pun. Cakap tadi suara baby tu, ingatkan baby tu masih ada kat situ sebab baru lepas bersalin kan. Lepas tu tanya sister, saya dengar suara budak dekat bilik nombor 3. Ya ke? Dia cakap dengan diri sekali masuk. Sebab dia takut baby tertinggal. Maksudnya mak dah keluar, baby tinggal situ sebab baru lepas bersalin kan. Dengan sister masuk, tak ada pun. Dengan serta-merta sister tu buka ayat Al-Quran kat dalam tu tau. Cakap, ada. Memang tiba-tiba dia terus buka. Kenapa sister buka, tiba-tiba buka je halaman surah ni kan? Tak apa, kau diam je. Dia cakap macam tu kan. Kita masa tu student, kita dengar je lah. Masa nak keluar je, masa dah daripada dengan sister nak keluar, pintu, sebab pintu nombor 3 dengan pintu nombor 4 dia ada satu pintu bro. Okay. Kalau buka access, kita boleh terus access masuk bilik 4. Okay, faham. Pintu tu terbuka, zoom. Tapi dia patut buka manual lah. Buka manual. Alah, pintu lama, macam pintu yang besi tu kan. Dan kalau pintu tu kan dia macam locking tak kan. Pintu tu boleh buka ni, terbuka.
depan mata ni. Sister dah gerak ke depan ni. Dia tak nampak. Dia tak nampak lah. Takkan aku seorang juga lagi sekali. Okay, diamkan diri, terus gerak Masa tu malah nak fikir. Balik, cakap dengan member, kau ada dengar suara budak tak tadi masa kau nak balik? Cakap, aku tak ada suara dengar suara budak. Aku nampak budak ada lah. Dia cakap, kau nampak budak? Kau nampak budak kat mana? Aku tengok lah. Kan dia cakap dah bersalin, aku pergilah tengok budak tu. Okay, tak apa, fine lah. Maksudnya budak yang betul lah, bukan budak ni lah kan. Okay, aku dengar. Lepas tu cerita kat member, kau tahu tak, aku dengar suara budak menangis kat dalam bilik nombor 3. Lepas tu at the end tak ada siapa pun. Masa tu aku siap confirmkan dengan sister. Sister cakap tak ada siapa pun. Lepas tu cakap, dah lah wah, tak payah cerita lah. Member pula agaknya mungkin takut ke apa kan, penakut ke apa. Tak payah cerita lah. Tu yang pertama yang dapat. Maksudnya depan mata sendiri dan dengar. Maksudnya kita nampak pintu tu bergerak sendiri, and the end dengar suara budak tu. Okay, tu yang kita dapat lah. Maksudnya yang aku dapat kat situ lah. Okay, tu dekat kamar bersalin. Ada juga masa posting time student forensik. Masa forensik. Okay, forensik pun susah dapat sebenarnya. Okay. Untuk student susah nak dapat. Sebab apa? Untuk yang staff, bila ada kes macam daerah, distrik, kecemasan akan cover rumah panggil rumah mayat. Rumah mayat. Macam dekat hospital, dekat Melaka ni, dia panggil apa? Bilik mayat. Dia panggil forensik. Forensik. Jabatan forensik. Tapi hospital daerah dia panggil bilik mayat. Dia panggil bilik mayat. So yang cover bilik mayat adalah daripada staff kecemasan. Staff kecemasan yang akan on call kalau ada kes. Untuk kes forensik pula pun susah nak dapat untuk student. Susah lah sebab tak setiap hari akan ada kes-kes kat daerah kan. Susah lah sikit kita nak dapat. So pernah juga dapat sekali dekat hospital daerah juga. Masa tu MA ni lah, abang MA ni, ada satu kes malam ni nak buat kemalangan. Nak buka lah. Dia panggil buka ni kira nak bedah lah. Nak tahu punca kematian. Ni orang panggil postmortem tu lah. Postmortem lah. Okay. Kira ada segi sebab dia perlukan report polis apa semua kan. Nak join tak? Mestilah nak join kan. Kita student mesti nak expose lah benda-benda tu kan. Bila time kerja tak nak expose pun. Bila time student memang semua nak expose kan, betul tak? Okay. Itu normal lah. Okay, pergi. Masa tu posting untuk forensik, memang masa tu dekat kecemasan daerah. Lepas tu dapat kes forensik. Okay, Kemalangan. Masuk je, masa nak masuk bilik mayat ni, expectation kita adalah kita rasa okay, buka biasa, potong kan. Potong badan. Kalau kita tengok movie lah, senang cerita, kalau tengok movie, badan manusia tu nampak elok je kan. Okay, elok je macam badan manusia. Tapi kau bila tengok depan mata orang Kemalangan, ini macam ke nak buka kan? Tak ada semua muntah. Untuk kes Kemalangan, dia fresh. Fresh so kan? dia tak ada bau. Okay. Dia fresh kan. Dia baru Kemalangan, meninggal, nak tahu punca kematian kan. So dia fresh. Tapi dia punya bayangan tu, kita punya bayangan asal, kita rasa orang normal kita nak bedah ni, nak buka. Tapi dia punya, bila kita tengok mayat tu, bila dah buka dengan plastik, masa tu plastik putih, polis bawa plastik putih, sini semua dah terbelah habis semua. Ni Kemalangan sebab apa Masa tu Kemalangan tu dia kena gilis dengan lori. Okay. Masa tu nak cakap dalam hati ni, aku tak nak buat lah. Faham tak? Tak nak buat. Rasa macam tak boleh ni. Nak buat takkan ni pun nak postmortem kan. Dan memang dah tahu-tahu sasar kan dalam hati kita kan. Tapi prosedur tetap kena buat kan? Tetap juga kena buat. So balik je daripada proses postmortem tu, memang tak ada gangguan pun masa tu, tak ada. Balik je tu rasa seram sejuk tau. Badan ni rasa macam pasal kebas kan. Rasa macam tangan sejuk. Lepas tu dah rasa menggigil. Pergi hospital, ambil rawatan. Tak ada demam, tak ada apa. Tapi rasa macam seram sejuk. Kenapa rasa macam masa tu 1 hari, 2 hari, 3 hari, seminggu. Dekat seminggu. Okay. Rasa macam nak makan pun tak ada rasa nak makan. Rasa macam nak keluar, jumpa dengan member. Kadang-kadang member ajak nak pergi berjalan ke apa kan. Kita rasa ni tak nak. Kita rasa macam nak turn back pada yang pada asal tu. Faham tak? Faham, yang masa mula-mula masa mula-mula kena masa belajar tu. tak nak jumpa orang tu. Yes.
Okay. nak turn back balik masa yang asal tu, kita rasa macam kita nak menyendiri balik. Cakap sudah, apa hal ni lepas yang kes forensik ni, yang kes forensik ni balik, cuba amalkan balik, buat balik yang Ustaz Syifat ni ajar, buat balik, tak dapat. Tak dapat balik. Okay. Kita rasa macam seram sejuk. Rasa macam berdebar-debar ada. Kita punya jantung ni rasa laju. Jumpa dengan masa tu dengan ayah. Cakap dengan ayah nak pergi rawatan, jumpa dengan balik Ustaz yang ni kan. Tak tahu ni apa punca ni kan, kenapa. Rasa macam seram sejuk. Dah pergi ambil rawatan, sama juga, tak ada demam, tak ada apa, normal, darah pun normal apa semua. Masa tu kita student juga. Lepas tu ayah cuba kontak Tok Ustaz yang kita nak jumpa ni dah meninggal tahun lepas. Allah, innalillahi. So macam Allah Akbar. Tak tahu cerita lah, sebab lepas habis yang kita belajar dengan dia tu, kita dah tak jumpa dah dengan dia kan. Ayah cakap dah meninggal tahun lepas. So terpaksalah jumpa dengan orang lain lah, cari orang lain, kawan-kawan dia yang lain. Sedekat 2 minggu kot. Masa tu balik Minggu, Sabtu Ahad, balik rumah, jumpa dengan ayah waktu tu. Lepas tu balik belajar, pergi posting balik macam biasa. Minggu kedua tu, Sabtu Ahad tu, balik semula ke Muar. Balik cakap dengan dia, tak boleh tahan, rasa macam sejuk. Jumpalah satu kawan dekat surau dekat rumah. Ada kawan, masa tu pergi surau. Wang, aku rasa kau ni tengok macam pucat je, kenapa kau tak sihat ke? Aku tak tahu kenapa badan aku macam seram sejuk. Lepas tu tutup dia boleh terkeluar tu ayat. Macam badi mayat je kau ni. Macam tu. Terus dia direct Macam mana pula kau boleh terfikir aku badi mayat? Tak, sebab dia cakap akak dia pernah kena macam ni. Seram sejuk. Rupanya kena badi mayat. Cakap aku pun, kita tak expect juga benda ni. Kita rasa macam kau pun tak tahu aku ni belajar apa, kau pun tak tahu aku ni jumpa dengan apa. Betul kan? Dia boleh tutup keluar ayat tu je. Terus pap, cakap 2 minggu lepas aku baru je buka mayat, aku baru je belajar pasal postmortem ni. Tengok mayat. Kita macam ya betul, kena bagi mayat. Masa tu kita tak terfikir pun yang ada badi mayat ni apa semua. Macam orang cakap, kita tak pernah kena kan, kita tak pernah rasa dan kita tak pernah ni. Rupanya ada benda ni. Cakap ada badi mayat ni. Tu benda tu lah. Okay, tak apa, macam ni nanti aku bagi tahu dengan akak aku dekat mana dia ambil rawatan. Okay kan. Lepas tu cakap dengan dapat kontak dengan dia ni, dengan kawan ni dekat kawasan rumah kat surau. Dia cuba cakap solat hajat. Dia cakap solat hajat masa tu lah, solat hajat 7 kali. Lepas tu bacaan Yasin 7 kali. Adalah rawatan-rawatan yang dibagi. Kebah, kita rasa badan kita panas balik tau. Dapat release. Allah SWT tu bagi juga, bagi satu lagi ilmu. Setiap dugaan yang dia bagi tu, dia bagi lagi satu ilmu yang baru. Yang baru, yang kita rasa macam alhamdulillah Allah bagi lagi. Kan? Allah bagi, kita pun kita tak minta, tapi kita dapat. Allah bagi pula cara nak solusi. Lepas tu orang tu datang pada turning point yang kita perlu kan. Kan? Kita rasa macam unexpectable lah, macam macam mana kau boleh tahu? Macam mana kau boleh agak? Macam mana kau boleh terkeluar daripada mulut kau? Kan? Yang aku ni kena badi mayat lah, apalah sekian-sekian kan. Allah ni dia rancang benda yang kita pun kita tak tahu. Tapi jumpa jugalah ustaz tu. Tak. Akak dia bagi amalan. Akak dia tu bagi amalan. Buatlah, kita cuba buat, dapat riliskan. Dapat riliskan. Tapi kalau nak cakap 100% berjaya pun tak boleh juga kan. Sebab kita rasa macam seram sejuk tu dah tak ada lah. Hilang. Tapi masa rasa benda tu badi mayat, tak ada mimpi apa-apa. Tak ada. Tu cakap cuma macam tak selesa lah badan. Kita rasa macam seram sejuk mayat tu. Faham? Macam tu kita rasa. Maksudnya setiap apa yang kita nak buat, kita kena jaga-jaga sebenarnya kan. So bila dah start yang kita kena badi mayat tu, masa je masuk dalam forensik, rupanya ada amalan-amalan yang abang-abang ME tak ajar tau. Maksudnya kau kena selawat dulu, nak buka jangan tengok kepala dulu. Ada lah dia punya tips-tips dia. Dia tak share. So kita ni pakai masuk, terus tengok, terus tu yang cakap kita terkejut sebenarnya. Aura kita ni macam terkejut. Macam ni ke mayat?
Macam ni keadaan dia. So tu sebab kita cakap dia sebenarnya bukan body pun. Sebenarnya kita punya semangat. Yes. Itu yang menyebabkan kita rasa macam seram sejuk lah, apalah. Tapi sebenarnya dia bukan gangguan pun. Sebenarnya dia macam more kepada semangat. Diri lah. Yes, dalam diri kita ni. Nak fill in dengan amalan-amalan yang sepatutnya. Ya, betul. So dia nak kita dekat dengan Allah SWT tu. Kan? Kau kena more deep pada kan. More deep lagi. Kau jangan tinggal. Walaupun kau dah buat benda yang fardu ain, yang amalan-amalan ni pun kau kena buat juga. So jangan sebarangan. Contohnya cakap nak masuk rumah pun kau kena bagi salam, masuk kaki kanan. Betul tak? So kadang-kadang kita tak buat pun benda tu. Tapi sebenarnya kalau kita tak buat, ada something yang kita boleh dapat kat situ. Betul tak? Sama juga macam kita nak masuk macam bilik mayat ni. Sama juga. So kena baca selawat, baca ayat diri dulu. Bagi orang yang berumat Islam lah. Kan? Nak tengok mayat, mula-mula baca bismillah dulu. Starting kan baca bismillah. Macam tu lah. So kita merasai, macam aku merasai lah benda macam orang panggil macam badi mayat tu lah. Kan? Tapi nak cakap badi mayat pun kita tak ada orang declare pun. Benda ni betul tak? Tak pernah ada orang declare pun badi mayat ni macam ni, macam ni, macam ni. Tapi bila kawan dia cakap macam ni, akak aku pernah rasa dia cakap ni badi mayat. Macam tu je lah. So nak dekat declare badi mayat, kita pun tak boleh nak cakap. Cuma kita boleh cakap tu sebagai kita punya semangat. Semangat kita tu macam lagi jauh lah. Aku terfikir kat pasal badi mayat, badi kadang-kadang haiwan, kucing kan, kita terlanggar badi kucing lah, badi ayam lah dan sebagainya kan. Aku terfikir juga kita bila sebut badi kan, kita macam jadi syak tau. Contoh lah contoh kalau manusia si jenazah A kan, ni kau bawa balik pada ni jenazah badi, kau dapat badi mayat dia ni. Akhirnya dia jadi macam fitnah tau. Ya, betul kan? Tak apa amalan dia dulu masa hidup kan, kita tak tahu kan. Tapi takkan kita kait dengan ayam pun sama. Dah ayam tu elok kan, hidup sepanjang hidup. Tapi sebenarnya, kita cakap badi ayam. Orang-orang kita lah sebenarnya yang memperkenalkan benda-benda ni. Tapi sebenarnya bila ikut asalnya, kita semangat kita je kan. Sebenarnya kita punya semangat tu hilang. Macam kita nak bekerja, semangat hilang, kau tak nak kerja, malas lah kerja kan. Kau rasa macam kau nak MC lah, kau tak nak kerja lah, apa kan. Macam tu lah semangat lah. So bila kita buat je amalan tu, betul lah kita tamak nina, kita rasa lebih daripada 7 kali kita buat solat sunat hajat, kita akan rasa macam rendah diri kita tu lah. Kita balik pada Allah kan lah. Sebab solat hajat ni kan kita sujud lama. Kita dah sujud lama, kita ulang lagi buat sujud lama kan. So kita rasa macam kita ni kecil sebenarnya. Betul. Allah SWT tu lagi besar, yang segala-galanya kan, yang maha besar. So tu yang datang perasaan, oh aku ada Allah. So semangat tu datang lah. Kita percaya pada Allah SWT balik kan? Sebenarnya dalam dunia ni tak ada apa-apa pun, Allah SWT tu maha kuasa. Yang satu benda lagi yang aku dapat masa buat amalan yang akak dia bagi ni, kita dapat apa? Kita dapat boleh merasai perasaan takut tu hilang. Tahu tak macam mana? Sebenarnya kita dah diajar daripada sekolah rendah. Kita ada pencatat tu lah, kiri dan kanan. Dan pencatat ni akan sentiasa ikut kita. Buat apa hang nak takut? Malaikat duk jaga hang setiap hari, setiap masa, setiap detik. Dia akan catat keadaan baik kau, keadaan buruk kau. Amalan baik, amalan buruk. Kau buat baik, dia akan catat. Kau buat buruk, dia akan catat. So buat apa kau nak takut sebenarnya? Allah dah bagi dah sebenarnya malaikat jaga kita. Itulah sebenarnya semangat tu datang balik. Kan? So baru kita tahu Allah SWT ni sentiasa ada untuk kita. Tu pengajaran dia lah. Maksudnya walaupun kita dapat dari segi orang kata badi mayat, tapi pengajaran dia banyak. Sebenarnya dia nak kita mau mengabdikan diri pada Allah SWT. Okay. So kita dah apa yang disampaikan oleh Jimmy, kita kena tahu yang hati kita ni sentiasa berbolak-balik setiap hari. So bila berbolak-balik ni, caranya adalah kita kembali kepada fitrah lah. Betul. So yelah, sebab bila bercerita pasal benda macam aku sendiri, personally aku tak pernah lagi lah kena benda je. So bila orang bercerita, aku pun kadang terfikir badi mayat ni sebenarnya macam mana. Adakah benda yang orang kata lah, jin ni memang akan sentiasa memfitnah, benda-benda yang menyebabkan kita ni akan menyebut saka ni. Itulah badi mayat kan. Sebenarnya benda tu itu aku pun tak pasti kan nak cakap benda tu macam mana. Tapi badi mayat ni, yelah macam Jimmy pernah kata, dia perasaan hilang. Maybe lah aku rasa lah kan, bila kita nampak suatu benda yang di luar
normalisasi bila tengok mayat macam ni, mungkin betul. jiwa kita dah hilang sebab kita dah terfikir sangat mayat ni. So mungkinlah kita hilang sampai kita hilang fokus bahawa yang kita ni hidup ada fitrah kita. Rasanya kan. Ya. So itulah pengajaran aku rasa. Betul. Dari segi saintifik aku tak tahu kalau ada term-term yang benda pasal body ni lah. Ya, Tapi betul. yalah macam ada orang kan dia tak sebut body ada nama saintifik Yes, dia betul. kan. Tapi kalau mungkin korang ada maklumat tentang tu, boleh share dekat ruang komen sebagai kita punya perkongsian lah kan, ilmu Betul. lah benda ni. Dan yalah macam kau cakap, kita betul ada penjaga malaikat kiri dan Ya, kanan betul. bercatat kan. Ya, betul. Jadi benda-benda yalah macam mana orang boleh buat jahat kita, syaitan Betul. kan. Betul. Malaikat ada, syaitan pun ada. Betul. Kan? Jadi macam kau cakap, kita kena sentiasa tingkatkan amalan. Dan yang aku nampak kat sini, sebenarnya kita kena redha Ya, betul. apa yang jadi pada kita. Ya, kita. Ya, Kan? betul. Kita kena ikhlaskan benda tu, barulah kita rasa nikmatnya tu. Betul. Kan? Betul. Macam ni punya baca ni, kita dapat rasa nikmat Tuhan tu balik. Betul. Susah pun nikmat. Betul. Kan? Senang pun nikmat. Betul. Abang bagi sakit tu pun nikmat sebenarnya. So maksudnya kau tu adalah orang kata istilahnya lah berdamai dengan takdir. Ya. Ya, betul. Dia beriman pada qada dan qadar. Ya. Betul tak? Betul. Sebab tu ada beriman pada qada dan qadar. Jadi apa yang Allah takdirkan terjadi pada kita, kita ikhlaskan. Adalah tu perancangannya Tuhan Betul. dah tuliskan untuk kita dan sebagainya. Jangan melawan kan. Kita ada sebab satu orang dia kata dia sembahyang tidak pun, tapi dia cakap apa lagi Tuhan nak uji aku ni. Betul. Kadang Dia pula jadi riak pula kan untuk diri sendiri. Cakap kadang apa gitu, Allah tak sayang aku cakap. Tunduk lu. Betul. Barulah kan. Okay. Sebab setiap kali ujian yang Allah bagi tu, dia tahu orang tu boleh hadap kan. Betul. Betul? Dia takkan bagi pula ujian tu kalau orang tu tak boleh nak tanggung. Alright. Itu je lah. So menarik perkongsian kali ni. Suka aku bila macam ni kita dapat sesuatu kan, dia ingatkan kita balik lah kan. Kadang-kadang kita lupa. Kita bukan tak tahu, kadang lupa kena redha ketentuan. Kadang-kadang dapat musibah sikit, kita mengeluh, update dekat social media dan sebagainya. Betul lah kan. Tapi benda-benda ni kadang-kadang buatkan orang baca sakit hati kan. Cakap engkau ni sikit ni pun kau dah sini kan. Tapi sebenarnya tempat mengadu yang paling cantik atas sejadah. Ya, betul. Balik daripada dia. Alright. Okay. So benda-benda ni lah yang kita rasa nak kongsi. Betul. Sebab apa, kadang-kadang ada orang kena musibah, dia tak percaya dengan diri dia sendiri. Kan? Bila datang je, dia rasa macam duit tu nombor satu yang boleh rawat dia. Betul. Ya. Betul. Kadang-kadang sakit ni, dia rasa okay, aku nak pergi hospital paling mahal sekali. Kan? Betul. Hospital ni lah yang boleh rawat aku. Tapi sebenarnya kalau betul-betul dia fikir, Allah SWT yang uji dia. Kan? Dia nak supaya kita ni dekatkan lagi diri kita. Betul. Kan? Kalau dia tak bagi ujian ni, adakah umat aku ni akan pergi kat dia tak? Sebab dia ni uji ni. Sebab tu kat bumi ni kita akan sentiasa diuji. Sebab tu bumi ni sementara je kan. Betul. Betul tak? Ya. Tapi kita fikir Allah bagi kita duit, kita rasa macam dengan duit lah boleh kawal kita. Tapi sebenarnya tak. Tu yang kita dapat lah, yang Alhamdulillah Allah bagi kekuatan supaya kita, macam aku sendiri, aku rasa macam setiap dugaan yang dapat dari part-part yang orang panggil mistik lah panggil. Mistik ni kita dapat satu benda yang Allah nak tunjuk. Ilmu ni macam mana cara dia nak buat, macam mana cara nak atasi. Kan? Sebenarnya psikologi lah sebenarnya. Betul. Psikologi je. Sebenarnya psikologi kita. Kalau kita psikologi tak kuat, mudah koyak, habis lah. Kita akan terus orang panggil apa? Berimajinasi dalam dengan benda yang kita alami tu. Faham. Tu yang banyak sekarang ni, kalau tengok macam pengalaman lah kerja setakat dah umur 8 tahun ni, untuk budak muda banyak sangat yang mudah nak bunuh diri lah, rasa macam frustrated lah. Padahal dengan boyfriend sendiri, dengan girlfriend sendiri pun tak ada apa-apa pun hubungan. Yang kau nak pergi sampai nak bunuh diri tu apa cerita kan? Yelah. Sebab apa? Sebab tak kuat. Ya. Betul. Maksudnya didikan agama tu tak datang pada diri kan? So banyak, kalau kes-kes lah yang aku dapat tengok sendiri, almost umur mesti bawah 20 tahun. Betul lah tu. Umur 16, umur 17, umur 18. Ni kes yang mati lah ni.
Ini bukan matilah. Tapi dia kecenderungan tu suicide. Yes, kecenderungan untuk dapat mental lah. Psychiatric, yes. Psychiatric ni banyak dari segi umur macam ni. Kadang-kadang kita pelik kan, kita cakap ish, takkan umur macam ni, sayang lah, jauh lagi kan. Maksudnya kau nak kena pergi belajar sorang-sorang diri. Ini pada fasa ni kau masih lagi dengan mak ayah kau. Kau dah sampai nak bunuh diri kan. Tak boleh lah macam tu kan. So untuk budak-budak yang umur 20 tahun, 18, 19, ignorekan dulu. Percaya pada mak ayah, percaya pada Allah SWT. Cukup. Kan? Kau tak payah nak frust sangat lah. Macam apa orang cakap, tak boleh move on lah, apalah. And then kau social media, guna social media. Betul. So benda tu akan jadi satu benda yang buruk lah. Akan datang kau dah umur 30 tahun baru kau fikir balik, apa benda yang aku buat ni. Betul lah. Ya. Semalu pula nanti kan. Ya, betul. So back to basic, kita kalau orang tanya, yelah kadang orang macam ni dia bersoal, kenapa lah aku hidup kat dunia ni. Ni lah untuk diuji lah. Yes, itulah ujian dia. Betul. Kan. Okay. So aku rasa sampai sini saja, menarik untuk kali ni. Jadi pada korang yang mana terkesan dengan video ni, rasa video ni bagus dan sebagainya, share video ni pada kawan-kawan dan sebagainya. Dan kan, ada part 2 ke? Ada kot. Tapi nanti kita tengok kalau ada. Okay, kita bincang tepi dulu. Okay, kita nak berterima kasih dulu kepada Jimmy kerana sudi berkongsi di platform Santai Chill. Sangat bermanfaat. Okay, dan pada korang jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.